اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا ومولانا محمد صلاة دائمين متلازمين وعلى آله وأصحابه ونصره وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلي من والده وولده والناس أجمعين. وقال أيضا: لو كان ابن آدم واديا لابتغون ثالثا ولا يملأ في جوفه إلا التراب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang dimuliakan lagi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan imam, pengurusi, timbalan pengurusi, saf-saf kepimpinan masjid yang terdiri pada ahli-ahli jawatan kuasa serta pegawai-pegawai masjid, khususnya para asatizah, para alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, jamaah maghrib yang dirahmati Allah sekalian. Marilah sama-sama tanpa perasaan jemu dan bosan kita menghadirkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan kurniaan kepada kita pada hari ini yang memperbolehkan kita mempergunakannya untuk mencari sebanyak mungkin amal ibadah, amal soleh dan pahala buat bekalan kita di hari akhirat kelak. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kekalutan macam mana pun kita menguruskan dunia, kita menguruskan keluarga dan masyarakat, hati kita tetap terpaut kepada rumah Allah. Hati kita tetap terpanggil apabila Bilal menyebut hayya 'alas salah, maka kita meninggalkan semua urusan dan kita bersiap sedia untuk mendatangi rumah-rumah Allah bagi melaksanakan solat sebagai menandakan ketaatan kita kepada perintahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memandang ketaatan kita itu sebagai asbab untuk limpahan rahman dan rahimnya kepada kita dan akhirnya meletakkan kita sebaris bersama dengan para muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat untuk menghuni syurga Allah di akhirat kelak insya-Allah. Selawat dan salam terhadap junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita yang kita tengah sambut bulan maulidnya pada ketika ini merupakan anugerah yang paling mahal dan terindah daripada Allah Jalla wa'ala untuk kita, kerana dialah yang mengajar kita erti kehidupan di dunia dan erti kehidupan di akhirat. Tanpa baginda Nabi kita, mungkin kita masih lagi terkial-kial mencari-cari agama-agama yang boleh memberi ketenangan jiwa kepada kita di dunia ini dan dapat menyelamatkan kepada kita kehidupan sesudah mati kita. Jadi alhamdulillah Nabi kita hadir membawa rahmat yang dinamakan agama Islam dan akhirnya kita menyahut agama tersebut. Jadilah kita pengikut dan penganutnya yang insya-Allah kekal di dalam ahli sunnah wal jamaah dan kita akan mendapat syafaat baginda di hari akhirat kelak insya-Allah. Mudah-mudahan. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada malam ini kita bertemu lagi dalam perjumpaan bulanan kita, yaitu dalam kuliah kita terhumban ke kawah neraka. Satu tempat yang disebut oleh Allah wa bi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Wa bi'sal masir ini tempat kembali disebut sebagai seburuk-buruk tempat kembali ini kerana neraka tidak ada sebarang kenikmatan di dalamnya. Kalau di dunia punya tempat yang paling azab pun paling-paling penjara kita kata, itu pun ada juga nikmat di dalamnya.
Tu sebab orang 7-8 kali masuk, dia tak heran. Sebab dalam seburuk-buruk tempat pun ada juga nikmatnya. Saya ingat di Sabah dulu ada seorang murid saya kena tangkap dengan polis. Bila dia tak datang ke sekolah seminggu, dia kata, "Pi mana lama tak nampak ni? Kena tangkap dengan polis ustaz." Itulah saya kata, buat jahat lagi, curi lagi. Best pak ustaz, Nescafe free dia kata. Kan? Best pak ustaz, Nescafe free. Maknanya ada juga nikmat walaupun masuk dalam penjara yang kita katakan tempat yang buruk lah. Ya, tapi neraka tidak ada sebarang kenikmatan di dalamnya. Jadi sama-samalah kita berdoa, waqina azabannar, jauhkanlah kita daripada azab api neraka. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pada malam ini kita menyambung perbincangan kita dalam kitab kita, iaitu kita berada di keadaan tajuk kita, bagaimanakah keadaan neraka, berapakah panjangnya lilitan neraka. Kita sudah selesai. Jadi kita masih lagi berada di dalam bab berapakah panjangnya lilitan neraka. Baik, kita berada di muka surat 36. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'na wa iyyakum bi ulumihi fi umuri daraini insyaallah minal aminin. Baik, kata pengarang kita, tidak ada sesiapa pun yang akan terselamat daripada azab Allah Jalla wa Ala pada saat itu. Maksudnya, bagi orang yang jahat, bagi orang yang zalim, bagi orang yang kufur kepada Allah, tidak ada ruang dan peluang untuk escape daripada azab Allah. Untuk rasuah malaikat supaya namanya dihilangkan daripada senarai ahli neraka. Tidak ada peluang, kerana disitulah terletaknya seadil-adil pembalasan. Sebab itulah kepercayaan kepada hari akhirat ini sangat penting, kerana kita merasakan di dunia ini kadang-kadang kita dilayan dengan tidak adil. Tapi di akhirat kelak tidak ada sebarang kezaliman berlaku, walaupun dia bertaraf sebagai seorang hamba ataupun dia yang bertaraf sebagai manusia marhain sekalipun, tetap dilayan oleh Allah Jalla wa Ala dengan sebaiknya. Baik, itu disebutkan di sini, tidak ada sesiapa pun yang akan terselamat daripada azab Allah Jalla wa Ala pada saat itu, iaitu pada ketika dimasukkan ke dalam api neraka. Percikan-percikan api dari neraka menyebabkan manusia yang berbondong-bondong di padang mahsyar bertempiaran lari ketakutan. Percikan dia saja, haba panas dia sahaja, hawa dia punya bahang neraka tadi pun dah menyebabkan manusia yang sedang berbaris di mahsyar tadi pun dah mulalah terasa kepanasan dia. Disebut dalam kitab Al-Janaiz bahawa kan, ketika kita di alam barzah pun sebenarnya kita dah rasa bahang neraka itu. Disebutkan dalam kitab Al-Janaiz, selepas kita masuk ke dalam kubur, Allah akan hantar pula nyawa kita yang dicabut tadi itu buat seketika dalam badan kita. Hantar sekejap je untuk memberitahu kepada kita di mana keadaan kita sekarang, kedudukan kita sekarang. Kita pun terkejut-terkejut tengok, Allahu Akbar, gelap. Maknanya dalam kubur lah, kan? Seketika sahaja. Kemudian didatangi malaikat, maka malaikat ini, kalau orang itu husnul khatimah, kepada penghabisan yang baik, maka malaikat datang dengan pakaian serba putih dan berbau za'faran, yakni wangian daripada syurga. Jadi orang yang mati husnul khatimah ni, bila malaikat datang saja menghadap dia bau itu, dia sudah dapat merasakan bahawa kesudahan dia baik. Maknanya dalam kubur lagi kita dah dapat tahu di mana keputusan kedudukan kita yang seterusnya. Kalau kita husnul khatimah, dia datang dengan bau za'faran, jadi si mayat tadi pun merasa sedikit kelegaan, tapi takut juga, tapi merasa sedikit kelegaan kerana keadaan malaikat yang datang dengan putih bersih, dengan pakaian yang berbau za'faran, bau wangian daripada syurga, maka dia merasakan bahawa ada kebaikan kepada pengakhiran hidup dia, iaitu di akhirat kelak. Tapi sebaliknya, orang yang su'ul khatimah tadi, yang penghabisan dia tak baik tadi, malaikat akan datang dalam keadaan pakaian serba hitam, muka yang hitam, dan berbau pada malaikat tersebut ialah bahang ataupun danur daripada api neraka. Dia bau dah. Jadi si mayat tadi boleh cium dah apa yang busuk sangat ni. Maka dalam kepalanya lah, kita kata dalam keadaan mayat tu dah mula fikir dah, Allahu Akbar, aku berkesudahan yang tak baik dah ni.
Kan maknanya dia dah dapat rasa dah kesusahan-kesusahan yang dia akan hadapi ketika di akhirat kelak. Belum lagi akhirat, di barzah saja tuan-tuan. Sebab itu barzah ini dia panggil miftahul akhirah. Barzah ini adalah kunci kepada akhirat. Barzah ini merupakan kiamat bagi semua orang. Kalau kita nak tunggu kiamat sebenar mungkin lambat. Tapi kematian ataupun kemasukan kita ke alam barzah ialah kiamat bagi semua orang. Dan apabila kita berada di dalam tanah 7 kaki itu ataupun 5 kaki itu, kita duduk dalam sana, maka di saat itulah kita meminta supaya dipercepatkan akhirat. Tak tahan lagi dalam keadaan kesengsaraan dengan himpitan kubur. Jadi kedudukan kita di barzah kita sudah dapat maklum dah apa akan jadi pada aku di masa depan, dengan bau-bauan yang dibawa oleh malaikat. Jadi pada masa di dunia ini mereka kita terpaksa memperuntukkan masa yang banyak untuk memastikan kita mendapat kerehatan di negeri akhirat. Kalau di negeri dunia kita rehat banyak, maka di akhirat kita akan bersusah payah banyak. Tapi kalau di negeri dunia kita bersusah payah banyak, dengan sabarnya, dengan lakukan solatnya, dengan kadang-kadang orang zalim kat kita, dengan pelbagai-bagailah, dengan susah payah yang kita hadapi, itu tak boleh, ni tak boleh, no haram, ni haram kan. Walaupun haram tu taklah banyak, tapi ada juga sekatan untuk agama kita. Maka kesusah payah itu Allah gantikan dengan keindahan dan keselesaan di negeri akhirat ataupun di barzah. Kita tengoklah tuan-tuan para salafus saleh. Imam Bukhari rahimahullahu taala, kan, perawat sahih riwayat sahih Bukhari, pengarang kitab sahih Bukhari. Imam Muslim Muhammad bin Imam Bukhari Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Hajjaj bin Muslim. Mereka itu di dunia tu, Imam An-Nawawi, Yahya Muhyiddin Sharaf An-Nawawi, kan, di dunia mereka itu penuh dengan masalah, cubaan dan fitnah. Walaupun mereka ilmuwan, tapi orang hina, orang keji. Imam Bukhari sendiri pun tuan-tuan disanjung selepas kematian dia. Barulah Sahih Bukhari itu diangkat sebagai kitab teragung dalam hadis. Masa di dunia orang pernah tuduh dia sebagai zindik. Zindik ini lebih kurang kafir lah, lebih kurang macam itulah. Tuduh macam-macam. Tapi akibat keletihan dia di dunia ini, akhirnya namanya harum di seluruh dunia dengan periwayatan hadis, dan di kubur pun dia menghadapi keselesaan dan juga kenyamanan di sana. Jadi maknanya nak cerita kepada kita, nak dapat nikmat kubur tu terpaksa kita korbankan urusan dunia kita. Kalau kita berseronok-seronok di dunia ini, alamat di kubur nanti susahlah kita. Sebab tu tuan-tuan, kita duduk di depan ni, kita mengaji, kita berkuliah, kita menghadirkan diri walaupun dalam keadaan hujan lebat dan sebagainya, karena kita faham bahawa kita akan menghadapi kepayahan di akhirat kelak. Dan inilah pengorbanan, inilah yang kita buat. Mudah-mudahan Allah tidak membiarkan ianya berlalu begitu sahaja, sebaliknya menganggap ini pengorbanan yang maha agung dan maha tinggi, dan akhirnya membenarkan kita berada dalam kenikmatan syurga. Ada setengah orang peli kat kita, duk pulung pergi masjid buat apa ni, Covid ni, zaman Covid ni, kena duduk di rumah banyak, jangan duduk keluar, kan, marah kat kita. Nak mari ke masjid pun dia pesan, ya Allah tak payahlah, Islam pun dia tahu, dia katakan. Tapi supermarket, pasar pagi tak ada masalah, tak dipesan pun, kan. Jadi maknanya pengorbanan ini Allah akan balas dengan syurga yang ataupun kerehatan di barzah sebelum mendapat syurga Allah, insya-Allah. Baik, berkali-kali mereka jatuh. Yang geng-geng duk berbaris tadi itu dengan percikan api neraka tadi, lari ketakutan, dan berkali-kali mereka jatuh, bangun lagi dan lari lagi, bangun lagi dan lari lagi. Itulah balasan terhadap orang yang sesat dan tidak mendapat petunjuk semasa hidup di atas dunia ini. Orang yang sesat ini kadang-kadang dia berada di dalam tempat yang sama tapi dia sesat. Dia berada dalam agama Islam tapi pemikiran dia sesat. Pemikiran dia dipengaruhi oleh ilmu-ilmu yang tak sepatutnya. Dia merasakan liberalism itu satu keperluan. Dia merasakan bahawa hak sesama jantina itu perlu, padahal dia Islam. Ini orang yang sesat. Orang yang sesat ini ialah orang yang kadang-kadang berada di dalam kelompok kita sendiri, yang mempengaruhi kita. Ini kadang-kadang kita tengok di TV, tengok di YouTube, kadang-kadang percakapan dia tu
Kita pun kadang-kadang rasa pening. Kok mana dia fikir boleh jadi macam tu? Saya dah tengok satu YouTube yang dia katakan jelmaan Allah dalam Nabi kita. Nabi kita ni bukan manusia. Dia ni nur, cahaya Allah. Lepas tu dia kata, oleh kerana Allah ni ada sifat kesempurnaan, dia nak tunjukkan sifat kesempurnaan dia, maka dia pun jadikanlah daripada cahayanya Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad itu merupakan jelmaan kamalat ataupun kesempurnaan Allah di atas muka bumi ini. Sampai macam tu sekali, kan? Padahal dia berada dalam agama Islam, cuma dia pemikiran dia. Jadi orang yang sesat, kita minta doa pada Allah, kita janganlah. Yang kedua, orang yang tidak mendapat petunjuk semasa hidup di atas dunia ini. Siapa? Kawan-kawan kita yang di luar agama Islam. Mereka berkawan dengan kita, mereka tengok kita, mereka tahu agama Islam ini agama yang terbaik. Bahkan mereka mengaji dalam kitab-kitab pun, dalam kitab-kitab mereka pun disebut nama Nabi Muhammad. Dalam Taurat ada, dalam Injil ada, bahkan dikatakan dalam Verda pun ada disebut, kan? Tapi masih juga hanya sekadar mendengar, tapi tidak mau ikut. Kita ambil contoh Abu Talib, pakcik Nabi. Bukan hidup dengan ulama, hidup dengan Nabi. Melihat Nabi membesar, menjadi Rasul, menyampaikan dakwah Islamiah, tapi dia tak juga Islam. Puas Nabi buat macam-macam untuk mengislamkan dia, sehingga Allah tegur Nabi, innaka la man ahbabta walakinallaha, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kamu tak mampu memberi hidayah kepada orang yang kamu sayang, hanya Allah lah yang mampu, kan? Wa yahdi man yasha, dialah yang mampu memberi hidayah kepada yang dia nak. Kadang-kadang kita ada dalam kawan-kawan kita, kesian, dia duduk bersama kita, dia berkawan dengan kita, dia tengok tingkah laku akhlak kita, tapi dia tak boleh nak accept kita punya agama tu. Ini dipanggil orang yang tidak mendapat petunjuk semasa hidup di dunia ini. Kesian, macam-macam mana Nabi kesian ke Abu Talib tu, pakcik dia. Nabi berusaha. Kesian tu jangan ceritalah. Sebab Abu Talib ini kategori orang baik. Dia bukan jenis orang jahat. Ada kawan-kawan kita yang bukan dalam agama Islam yang baik, yang kita dah berkawan dengan dia, ya Allahu Akbar. Kalau banding akhlak dia dengan orang Islam, akhlak dia lebih tinggi, lebih mulia daripada orang Islam, orang bukan Islam ni. Tapi sayangnya dia tak mau syahadah tu. Kita kalau boleh nak cari jalan nak bersyahadah dah, tapi akhirnya dia dapat berita dia dah mati, dah dalam keadaan kekufuran juga. Jadi orang itu dinamakan orang yang tidak mendapat petunjuk. Dipanggil petunjuk yang ada di keliling dia, tapi dia tak mau gunakan akal dia ni untuk mencerna wahyu, yakni ayat-ayat Al-Quran ataupun keindahan agama Islam. Sebab itu di antara, kalau tuan-tuan tengok kitab sejarah pemikiran, di antara kejadian akal, di antara asbab utama kejadian akal, bukan sekadar untuk memikir saja, tapi dia gunakan untuk mencerna wahyu, disebut oleh pengarang tu. Untuk mencerna wahyu maknanya wahyu yang sampai, tanda-tanda kebesaran Allah yang sampai digunakan oleh akal untuk mencerna. Perhati betul-betul. Dalam banyak-banyak agama yang ada ni, perhati betul-betul mana yang terbaik. Jadi di situlah kegunaan akal. Kadang-kadang sahabat kita ni dia tak gunakan akal untuk mencerna wahyu itu. Bila sampai wahyu dia biar macam tu. Apa tu, bila dengar ayat Quran dia tak ambil satu pengajaran, dia biar macam tu. Walaupun kadang-kadang dia faham. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, takkan tak tahu mana dia, kan? Berapa lama dah kita dah baca Al-Fatihah ni, ingat sejak kecil dah kali, kan? Takkan kita tak tahu mana dia, tapi dia tak boleh nak menjadikan apakah maksud ihdinas siratal mustaqim. Apakah maksud tunjukkanlah aku jalan yang benar. Apa yang jalan yang benar itu? Kan? Lalu kita tak dapat. Jadi ihdinas sirat itu hanya tinggal ihdinas sirat. Padahal sambungan dia siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, jalan yang engkau redai, bukan jalan yang engkau murkai. Jadi kadang-kadang kehidupan kita di luar pada ihdinas sirat itu, kita buat jalan-jalan yang Allah murkai. Ini orang yang tidak mendapat petunjuk semasa hidup di dunia ini. Berdoalah kepada Allah agar dia menyayangi kita, ya? Berdoalah kepada Allah. Sebab itu saya teringat kata satu pakar motivasi, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kata pakar motivasi, kalau kita nak doa ni Allah makbul, selain daripada memilih tempat-tempat yang mustajab doa. Ni hujan ni, hujan ni di antara ada tempat yang waktu yang mustajab doa. Allah
Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah ya Allah hujan yang memberi manfaat. Waktu hujan, waktu di antara azan dan iqamah, lepas asar hari Jumaat, selepas azan, waktu baca doa lepas azan tu, itu di antara mustajab doa. Selepas fil alamin innaka hamidum majid, itu tempat yang mustajab. Selain pada itu, maka dia kata apa? Perbanyakkan hamdan Allah, pujian kepada Allah. Maknanya kita puji Allah lu. Kalau tak boleh sebut bahasa Arab, sebut bahasa Melayu. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan yang sentiasa menolong hamba-Nya. Wahai Tuhan yang mempunyai izzah dan kedudukan yang amat tinggi. Kita puji dia. Barulah kita sebutkan hajat kita. Ada satu doa. Apa tu disebut bahawa doa ini kita baca sebelum kita nak mulakan doa kita. Saya kalau nak baca daripada mula ni masalah ni tak ingat. Kalau baca dalam kumpulan banyak-banyak, kita dah satu rumpung doa kita nak baca kan. Bila nak baca pecahan, dia mula nak cari kepala tak jumpa. Kan? Dia punya doa dia Al-Hadus Samad Alladzi lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia punya doa tu ada tapi saya lupa, minta maaf lah. Kan? Panjanglah doa tu. Tapi dia katakan doa itu baca sebelum kita baca dengan hajat kita. InsyaAllah kalau ingat saya sebut balik kan. Lah lupa lagi. Baik. Walaupun kita tidak pernah dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dekat dengan tanah haram, kita mengharapkan agar Allah terus membimbing kita menerusi pancaran hidayahnya. Kita tak pernah berjumpa dengan Nabi, tapi kita lah paling seronok menyambut Maulid Nabi. Tiap-tiap tahun penuh. Tahun ni walaupun ada PKP, walaupun Covid, tapi ada masjid surau yang menganjurkannya. Saya sendiri pun ada 3-4 juga jemputan untuk Maulid Rasul. Tapi buat secara kuliah maghrib lah. Kan? Menunjukkan bahawa keseronokan kita. Kita tak pernah jumpa Nabi, tapi pantang nama Nabi disebut, kita pun menyebut sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan jadi orang bakhil, kan? Bakhil ni bukan saja kedekut duit. Bakhil ini juga ialah apabila Nabi kata al-bakhil idza lam zukira fihi ismuhu, apabila disebut nama aku dia kata lam yusalli. Mereka itu tak berselawat, tak berdoa. Tak berdoa kepada Nabi. Senyap aja. Sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita diam. Maka itulah dinamakan orang yang bakhil. Walaupun kita tak pernah jumpa Nabi, kita duduk di dunia yang agak jauh 1400 tahun dengan Nabi, tapi kita sangat-sangat menyayangi Nabi, menyanjungi Nabi, dan seboleh-bolehnya kita cuba untuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak dekat dengan tanah haram. Nak pergi Mekah punyalah susah. Habis 1000 riban kata orang, kan? Susun simpan duit daripada kecil. Ada di Terengganu tu simpan hari-hari simpan duit, akhirnya boleh pergi haji. Nasib baik dia sempat pergi sebelum Covid, kan? Saya sendiri pun kalau ikut umrah dia bulan berapa tu? Bulan 5 ke? Bulan 3 saya pergi umrah, patutnya hujung bulan 3 saya pergi umrah. Pun tak jadi kerana Covid. Maknanya jauhnya kita pada tanah haram. Teringin nak pergi semayang di depan Kaabah tu. Tapi dia kata kita mengharapkan agar Allah terus membimbing kita menerusi pancaran hidayahnya. Allah ini tetap kita mohon supaya membimbing kita. Sebab itu kita ini kadang-kadang kita kena fikir bahawa walaupun kita jauh daripada tanah haram, daripada jauh daripada Nabi, tapi kita merupakan umat yang menyambut dakwah Nabi. Umat yang menyambut sunnah Nabi. Ada orang yang duduk zaman Nabi tapi dia tak terima Nabi pun. Bahkan ada yang terima Nabi tapi munafik lagi, bersifat munafik. Kita ni alhamdulillah jauh pada Nabi, tapi kita mengamalkan ajaran Nabi. Hadis-hadisnya kita ikut, sunnahnya kita ikut, ajarannya kita ikut. Sebab tu Nabi ini kita kena cinta, tuan-tuan. Kalau cinta kepada orang lain tak boleh paksa, tapi kepada Nabi kita kena paksa hadirkan diri kita mencintai Nabi. Kenapa? Dialah yang mengajar kita keadaan di dunia dan keadaan di akhirat. Lepas tu Nabi sebut, hatta akuna habba ilayya, takkan beriman kamu sehingga aku ini kamu sayang, melebihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, melebihi daripada mak ayah dan anak-anak dan juga manusia seluruhnya. Karena Nabi lah menjadi punca kita mendapat kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Macam saya kata tadi, kalau tak kerana Nabi, tak tahulah agama apa yang kita
yang kita masih lagi anuti. Kita masih lagi berada di takut-takut lama ataupun jahiliah yang masih membelenggu pemikiran kita. Hari ini Nabi hadir, Nabi bawa kita, Nabi cerita kita berkaitan dengan kejadian kita, ke mana kita pergi, dari mana kita datang dan apa akhir kehidupan kita, maka kita pun terimalah ajaran itu dan jadilah kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya kita berjaya masuk ke dalam syurga kerana ataupun kerasulan dia, kerasulan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebelum penduduk neraka dimasukkan ke dalam neraka, mereka akan merasai sesuatu gegaran yang terlalu dahsyat serta sangat menakutkan. Tidak ada yang sanggup menunggu di situ, namun mana mungkin boleh terlepas. Kata kitab kita, sebelum masuk rasa suatu gegaran yang mana terlalu dahsyat hingga sangat menakutkan. Siapa-siapa yang pernah rasa gempa bumi tahulah, masa tu tak ingat apa dah, duk kerja nak lari lah. Itu pun sempat saya waktu tsunami 2004, tsunami yang kedua tu, saya dari Sabah kan, bila disebut kata tsunami nak melanda, pakat lari naik tempat tinggi. Saya kebetulan depan rumah saya tu ada satu flat polis 4 tingkat, duk nampak situ je lah. Duk nampak situ je kalau apa jadi pun. Tapi alhamdulillah tak jadi. Tapi siren polis dah sampai, semua dah sampai dah, nak maklum dah. Saya kebetulan ada kenal satu polis di Balai Putatan tu, duduk dia maklum datang rumah saya, dia kata standby lah apa-apa jadi pun. Pi tengok di bukit tu dia kereta bersusun. Lari mau. Saya kata kalau saya pi ke bukit tu belum tentu saya selamat sebab orang terlampau ramai. Duk nampak bumbung polis tu je lah, bangunan polis tu. Tu tak apalah, ada tempat nak lari tuan-tuan, ada tempat nak lari. Kan di akhirat minta maaf lah tak ada tempat nak lari. Jadi dia kata terlalu dahsyat tapi tidak ada, namun mana mungkin boleh terlepas. Mereka dikawal oleh para malaikat yang gagah dan besar. Malaikat yang gagah dan besar. Malaikat yang sebenar-benarnya malaikat kita tahu, ada yang 500 sayap dia, satu sayap dia menutup timur dan barat. Sebab tu malaikat kalau wajahnya yang sebenar cukup besar. Kan? Tapi yang dia datang kebanyakan menyerupai manusia. Dia menyerupai pemuda yang dalam hadis berkaitan dia ajar Islam, iman dan ihsan itu, dia datang dalam bentuk seorang pemuda. Kan? Dia datang dalam menyerupai manusia, dia biasalah macam orang Arab biasalah, macam ketinggian biasa. Tapi kalau dia asal yang besar, dia besar, gagah. Kan? Dikatakan satu sayap dia, malaikat Jibril, satu sayap dia saja dia boleh menutup antara timur dan barat. Baru satu sayap. Dia ada 500 sayap, macam manalah dia punya keadaan fizikal malaikat yang sebenarnya, kan? Dan mereka ini pula satu sifat mereka iaitu la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka takkan engkar apa saja perintah Allah. Kita ni ada kadang-kadang okey, kadang-kadang engkar, kadang-kadang turut, ikut. Malaikat tak. Dia ikut, dia takkan pernah membantah sebarang perintah Allah. Sebab tu disebut dalam surah Al-Baqarah berkaitan dengan kejadian manusia tu. Malaikat tanya, kan? Ataj'aluna fiha man yusfikud dima. Kamu nak jadikan satu makhluk yasfikud dima, yang menumpahkan darah. Persoalan ulama tanya, macam mana malaikat tahu manusia ni akan menumpahkan darah? Sedangkan masa tu Adam pun tak jadi lagi. Wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Kami pula, malaikat kata, kerja kami nahnu nusabbihu. Kami sentiasa bertasbih. Tak pernah buat apa pun, tasbih aja. Tapi pasal apa nak jadi manusia yang mana akan menumpahkan darah? Sedangkan manusia tak jadi lagi. Macam mana malaikat tahu? Ini persoalan yang dikaji oleh para sarjana. Adakah sebelum Nabi Adam ada lagi makhluk? Dan makhluk tersebut juga menumpahkan darah seperti mana manusia. Ini kajian manusia, kajian para sarjana, kan? Sebab apa? Depa kaji ayat Quran. Macam mana malaikat tahu bahawa manusia ni akan menumpahkan darah? Karena malaikat ini inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, engkau tak tahu kecuali aku je yang tahu. Macam mana malaikat tahu, kan? Sedangkan malaikat tak tahu pun benda kecuali yang Allah bagi tahu. Sebab itu di antara perbahasan di antara Allah dengan malaikat, Allah ajar Nabi Adam nama-nama pokok-pokok tumbuh-tumbuhan tu dalam surah Al-Baqarah disebut. Diajar Nabi Adam, ini pokok apa, ini apa, buah dalam surga diajar semua. Sedangkan malaikat tak boleh jawab sebab mereka tak diajar macam tu.
Kan? Tapi manusia tadi dia tahu. Ini menjadi kajian. Ada kitab dia berkaitan adakah makhluk sebelum Adam, dia katakan. Ada benda tu. Baik. Namun mana mungkin mereka boleh terlepas, mereka dikawal oleh para malaikat yang gagah dan besar. Diriwayatkan jarak antara dua bau malaikat penjaga neraka ialah sejauh timur dan barat. Sejauh timur dan barat, dua bau dia. Ni bau di antara dua bau, sejauh timur dan barat. Dia punya kalimatnya kita bayangkan kalau dia hadang kita macam tu, gelaplah jawabnya. Macam itulah dia hadang kita macam tu, timur barat bau dia. Besar tak besar, macam mana kita nak melarikan diri. Sebab itu kita macam saya sebutkan tadi, malaikat asal dia besar, kerja dia taat kepada Allah. Yang sebelah pihak satu lagi iblis pun sama juga, kerja dia engkar kepada perintah Allah. Kita tengok kan, Allah jadikan iblis kerja dia engkar perintah Allah. Tidak ada iblis yang patuh perintah Allah. Kalau jin ada Islam, ada kafir. Tapi kalau syaitan, iaitu kuncu-kuncu iblis ini, semua kafir, semua engkar perintah Allah. Hak satu ni makhluk ni kerja dia engkar perintah Allah. Hak satu makhluk ni kerja dia patuh perintah Allah. Lalu di tengah-tengah siapa? Kitalah manusia. Kita duduk tengah-tengah tuan-tuan, duduk tengah-tengah. Kalau waktu tu kita bagus, kita rajin, kita akan naik martabat malaikat, ikut perintah Allah. Kalau kena yang jahat tu, jahat sejahat-jahatnya, dia akan pergi ke kiri, ke bawah, iaitu bersama dengan iblis. Mari kita duduk tengah-tengah. Dan pilihan di tangan kita, sama ada kita nak menggerakkan diri kita ke kanan bersama dengan malaikat menjadi kelompok yang yusabbihu bihan wa nuqaddisulah, ataupun kita menjadi makhluk yang dilaknat oleh Allah, iaitu geng-geng iblis dan syaitan. Hari ini kita tengok manusia ada yang betul-betul baik macam malaikat. Kerja dia sembahyang, tak peduli ke orang, dia buat baik sungguhnya. Tapi ada kelompok yang jahat, tikam kawan sendiri, campak bayi turun daripada bangunan, yang mana binatang pun takkan melakukan perbuatan sedemikian rupa. Tuan-tuan rujuk dalam kitab Muhimmah tu, unta yang tak berakal pun sujud kepada Nabi. Ni manusia yang berakal boleh engkar dan juga boleh derhaka kepada Allah, kepada Nabi. Ni maknanya manusia ni duduk tengah-tengah. Sebab tu kita digunakan akal, supaya akal ini digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, iaitu menjadi golongan malaikat. Kalau akal yang duk kerja, duk fikir nak bagi kepuasan nafsu dia, dia akan bergerak kepada iblis dan syaitan, yang mana memang tugas dia untuk membawa manusia bersama-samanya ke dalam api neraka. Akibat melarikan diri, ada juga cuba nak lari. Mata para penghuni neraka dicungkil, kaki dan tangan pula dibelenggu, leher diikat dan diseret, terus menuju ke neraka Allah dalam keadaan buta. Cuba lari, siap. Iaitu mata dicongkil, kaki dibelenggu, leher diikat dan diseret menuju ke neraka Allah dalam keadaan buta. Kita bayangkan tuan-tuan, kita tutup mata sejenak, bayangkanlah keadaan kedahsyatan. Kita nak bayang neraka mungkin tak sampai akal kita. Kita bayang di dunia sudahlah. Kalau mata kita dah dicongkil, kaki dan tangan diikat, leher pula dibelenggu, leher pula diikat, kemudian diseret pula. Masa tu ya Allahu Akbar, tak boleh kita nak bayanglah keadaan kita. Malaikat penjaga neraka memiliki pemukul besi yang digunakan untuk memukul penghuni neraka. Sekali pukul, hancur remuk tulang-tulang penghuni neraka. Sekali pukul, hancur remuk tulang-tulang penghuni neraka. Hancur tangan dan kaki, bertempik melolong para penghuni neraka, memohon keampunan Allah. Penat meraun, mereka merintih-rintih pula. Tengok kitab kita ni, pengarang kita menggunakan dua bahasa nak menunjukkan kesengsaraan ahli neraka. Yang pertama meraung. Meraung ni menjerit lah. Menjerit, meraung sampai dah penat, dah hilang suara, akhirnya yang tinggal merintih. Macam kita bayangkan, kita tangkap orang jahat, masa kita seksa mula-mula, masa dia boleh tahan lagi, dia meraung, dia sakit. Ataupun kadang-kadang dia dengan action dia, pukul dia pun dia buat tak kisah lagi. Masuk 2-3 hari,
dia mula dah penat dah kena pukul, dia akan merintih, tolonglah lepaskanlah, tolonglah kesihanilah saya. Hak mula-mula hari pertama, hari kedua bukan main lagi pukul lah, pukul, aku tak kisah, pukul lah kan. Kerebang kena. Masuk hari kedua, ketiga, dia mula dah tak larat, tolonglah, dia mula dah lemah kan. Begitu juga penghuni neraka, mula-mula bukan main sombong lagi kan, meraung mereka akibat dipukul oleh Allah, dipukul oleh para malaikat, dan akhirnya mereka merintih pula memohon keampunan Allah. Tapi kita fahamlah, kita maklum pada waktu itu semuanya sudah terlambat, semuanya tak perlu, tak ada lagi peluang dan ruang. Yang boleh ni dalam kitab kita ni, yang boleh ada peluang mereka yang masih ada syahadah sahaja. Ni dalam kitab ini dia tak sebutlah, hanya orang yang ada syahadah sahaja yang berpeluang untuk keluar daripada kesengsaraan neraka ini. Tapi orang-orang yang kufur kepada Allah, khalidina fiha abada, kekallah mereka di dalamnya. Cuma ada perbahasan ulama, mereka kata adakah neraka ini akan kekal selama-lamanya, ataupun akhirnya satu hari neraka ini juga akan ditutup, habis dah orang dalam tu. Itu ada perbahasan, tutup, cukup expired tempoh dia tutup. Jadi ada perbahasan, tapi Al-Quran kata kekal di dalam selama-lamanya bagi orang yang tidak ada syahadah. Yang ada syahadah, insya-Allah dia akan lompat juga keluar, walaupun sebagai penghuni yang terakhir. Yang terakhir dah, tak ada arah tempat lain dah. Itu pun Allah bawa dia pergi ke tempat yang syurga tu, lepas selesai dia punya hukuman dia tu, dia tengok kawasan dia seluas saujana memandang. Itu kira peringkat yang paling rendah, manusia terakhir tu. Manusia yang di atas tu, wallahu a'lam lah nikmat dia macam mana. Sebab tu dalam neraka ini dia panggil darajat. Dalam syurga dia panggil darajat. Darajat ini lalu bermula daripada bawah naik ke atas. Kita mungkin dapat bawah lah kot kan. Tapi orang yang hebat dia akan naik atas. Macam kita tengok di dunia macam ni lah. Kerja biasa rumah macam ni. Kerja hebat rumah sikit. Hang hebat lagi atas. Lalah yang hebat tu mau buat bukit, dia punya view punya cantik. Kan. Macam itulah di dunia. Dalam syurga pun macam tu. Hak jenis sat-sat mari masjid, sat-sat hilang, sat-sat masjid hilang, tapi masuk syurga dapatlah rumah setinggan dalam syurga. Kan duk biasa kan. Hak atas sikit, dia pergi atas sikit. Dia ni kategori C dalam penjawab awam. Rumah teres biasa aja. Mari B, semi D. Mari A ke, jusa C, jusa A ke, tu dia atas bukit. Dia panggil darajat. Dalam syurga dia panggil darajat. Iaitu dia bermula daripada bawah sampai ke atas. Mungkin bermula daripada peringkat bawahan, syurga biasa-biasa, tapi syurga biasa-biasa pun syurga. Kan? Tapi dalam neraka dia panggil darakat. Darakat inilah dia mula daripada atas sampai ke bawah. Hak tadi bawah naik ke atas. Hak syurga, hak neraka dia panggil darakat, daripada atas ke bawah. Hak jahat sikit-sikit, sak jahat, sak baik, dia duduk neraka yang paling atas sekali. Tapi mari kau punya jahat, tak boleh nak kata apa, dia darakat paling bawah sekali, iaitu neraka Jahannam. Kan Al-Quran sebut innal munafiqina fid darki asfali minan nar. Darki itu darakat, darjat ni kedudukannya asfali minan nar, neraka yang paling bawah sekali. Maknanya tempat yang paling teruk siksaan dia. Kan? Kalau di dunia penjara, lokap, biasa-biasalah lokap. Lepas tu masuk penjara. Bila dia ganas sikit buat pengasingan. Kan? Macam di Guantanamo kita tengok kan, bila terdedah Amerika punya penjara, hak biasa-biasa dia kurung tempat orang nampak. Nampak dengan TV kata dia ni okey apa semua, dalam penjara pun boleh bergerak, boleh makan, boleh minum. Hak ganas sikit dia hantar pergi tempat lain sikit. Last sekali hak tak boleh bobo, masuk penjara bawah tanah. Yang mana tempat itu 24 jam tak ada nampak matahari. Langsung tak tahu apa-apa. Kalau di dunia pun ada dia punya darjat penjara tu pun tuan-tuan. Darjat penjara, hak penjara penjenayah biasa, penjara biasa, hak tegar sikit, agak-agak yang paling bawah. Hak kita tengok dalam TV hak belenggu kaki tangan tu kan. Tu hak jenis ganas dah tu. Kan? Yang tak boleh apa, maka penjara dia pun hebat sikit. Maksimum security punya. Dalam neraka Allah pun hak jahat sikit-sikit duduk di atas, hak paling kaunya asfali minan nar, neraka yang paling bawah. Masuk neraka dia kira darakat, paling ke atas ke bawah. Masuk syurga daripada bawah naik ke atas.
Kata ulama syurga, nama pun biasa-biasa. Sedangkan orang yang terakhir pun yang saya sebutkan tadi, orang terakhir pun mendapat keluasan dia sampai tak boleh nak buat apa dah. Disebutkan bahawa dia minta dekat Allah. Mula-mula masuk syurga aja, tak apa, masuk syurga pun cukup lah. Allah tanya, nak minta lagi lepas tu? Tak, aku asal syurga pun cukup lah. Masuk syurga, ya, ni ada hadis Nabi. Masuk syurga, dia minta pula, bagilah sikit kot, kan. Tadi janji asal syurga, bagilah sikit kot. Allah kata, senaraikan apa hang nak. Dia pun senarai semua yang dia nak. Senaraikan semua barangan yang dia nak. Habis dah. Kata Allah, ada lagi? Tak ada dah, habis. Kan? Allah kata, tu ambil punya bahagian. Itu manusia yang terakhir. Nikmat dia. Tapi sebelum nak dapat nikmat tu, satu pengorbanan yang maha besar yang terpaksa kita buat. Sebab tu saya kata tadi, sahabat-sahabat dulu, macam kita kata Maryam binti Imran, kan. Tak apa dia dapat syurga pun, dunia dia kita baca kisah dia. Rabiatul Adawiyah, kita baca kisah dia. Ibrahim bin Adham, kita baca kisah depa. Layak depa dapat syurga sebab dunia mereka, depa ni dunia depa langsung bukan menyembelahi dia. Saya tengok kisah Sayyidina Umar Al-Khattab, terdetik di dalam kepala saya, kan. Kisah taun dan juga kemarau panjang dalam pemerintahan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar orang yang paling hebat, merintih ke Allah ni. Tapi taun dengan kemarau tu menyebabkan kematian. Banyak kematian. Sampai orang-orang yang munafik tu dia kata, apa nampak hang dekat dengan Tuhan, hang paling rapat dengan Tuhan, sahabat besar Rasulullah, tak bolehkah doa Allah makbulkan doa hang? Geng munafik peli kat Sayyidina Umar. Tak bolehkah minta doa? Sayyidina Umar orang yang paling hebat dalam sejarah tamadun kita, menghadapi tekanan daripada masyarakat akibat kemarau dan juga taun, dia berdoa kepada Allah. Kita bayangkan dia dengan penuh kesusahan, tak apa, layak dia dapat syurga. Dikatakan dalam riwayat tersebut bahawa dia tak makan pun daging dan juga lemak kerana rakyat dia susah. Lepas tu satu pembesar daripada Kisra, kalau tak silap, daripada Rom datang ke Madinah, cari mana satu Amirul Mukminin, duk cari ni, duk tengok. Kata penduduk Madinah tu, sini, tengok duk tidur berlapik pelepah kurma, tidur. Kata pembesar Rom tadi, inikah khalifah kamu? Inilah khalifah kami, dia kata. Ya Allah, dia pun tengok atas, tengok bawah, tak nampak langsung sebarang kemewahan. Maknanya dunia yang dia tinggalkan itu menyebabkan dia layak syurga. Soalan yang saya selalu sebut ialah kita ni yang kita risau. Sebab kita merasai nikmat dunia, kita bimbang takut Allah tarik nikmat akhirat kat kita. Hak tu yang paling kita risau. Sebab itu nikmat dunia ini, bila kita diberi oleh Allah, maka kita pandulah nikmat ini masuk ke dalam syurga, supaya kita dapat rasa dua nikmat dunia dan juga nikmat akhirat. Karena kita tahu nikmat dunia ini bersifat sementara, manakala nikmat akhirat bersifat selama-lamanya. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita mengaji malam ni, marilah sama-sama, termasuklah saya juga, mengingati bahawa kehidupan di dunia ini bersifat sementara, dan Allah Jalla wa'ala lah tempat kita memohon untuk kebaikan kita di akhirat kelak, insya-Allah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita berhenti setakat ini. Kita akan tengok bab yang seterusnya, iaitu zalim terhadap diri sendiri. Ini zalim terhadap diri sendiri ini cukup menarik untuk kita bahaskan, kerana zalim ini ada dalam orang Islam dan ada dalam orang bukan Islam. Wala yaziduz zalimina illa khasara. Allah sebut dalam surah Isra, tidak ada memberi sebarang keuntungan kepada orang zalim kecuali kerugian. Kenapa Allah menggunakan zalimin? Kenapa Allah tak kata wala yazidul kafirina illa khasara? Tidak ada sebarang keuntungan kepada orang kafir melainkan kerugian. Kenapa Allah menggunakan zalim? InsyaAllah kita akan kupas, kita akan tengok pada perjumpaan kita pada bulan depan, minggu depan, insya-Allah, jika diizinkan Allah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita boleh sekain dulu. Mudah-mudahan Allah SWT memberi kesedaran kepada kita untuk menghadapi fitnah dan mihnah di dunia ini dengan sebaiknya, dengan penuh kesabaran dan penakkulan, dan akhirnya Allah berjayakan kita di barzah
dan seterusnya berjayakan kita di akhirat sehingga kita menjadi penghuni syurga yang menjadi idaman kepada setiap orang, insya-Allah, mudah-mudahan. Allahumma inni as'aluka antallah al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu doa yang saya sebut tadi itu. Allahumma inni as'aluka Allahumma inni ashhaduka antallah. Ya Allah, ya Tuhan aku memberi kesaksian bahwa Engkau adalah Allah. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Al-ahadus samad, tunggal dan tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Engkau tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada siapa pun setara dengan kamu. Kata kitab itu, bila kita baca doa ini sebelum kita minta doa yang lain, maka Allah akan memakbulkan, karena ayat yang doa saya baca tadi merupakan puji-pujian kepada Allah. Saya tak ingat kitab dia. Ada kitab dia warna biru, saya cuma tak ingat nama kitab dia. Saya baca pun dah lama dah. Cuma saya dah hafal doa tu, duk baca setiap kali masa sembahyang. Jadi ingatlah, kan? Allahumma inni asyhadu annaka antallah, la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa tu sambung dengan doa yang lain. Maknanya kita puji dulu Allah. Kan? Manusia kita puji dulu. Hang lawa, hang apa semua, minta RM50 minta kat dia, kan. Allah kita puji dulu, lalu kita minta kat dia, lebih mudah dimakbulkan daripada kita serbu terus kita minta. Kan, kata pengarang kitab tersebut. Jadi saya pun tadi duk cari ingat doa tu, nak bagi tahu kat tuan-tuan supaya pakak-pakak boleh hafal. Kalau tuan-tuan nak selanjutnya boleh tengoklah, sebab ada rakaman, nanti tengoklah, sebab kalau saya nak bagi seorang-seorang payah, kan. Tengok rakaman tu nanti, ambil yang terakhir sekali, kan. Asyhadu an la ilaha illa anta, Allahumma inni as'aluka asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mudah ya. Yang atas mula-mula tu agak payah sikit. Baik, mudah-mudahan Allah SWT berkati kita. Allah jadikan kita mendapat ilmu yang diberi manfaat dan menjadi asbab untuk kita mendapat rahmat dan rahim Allah, insya-Allah. Minta maaf atas kekurangan dan kesilapan. Panjang umur, murah rezeki, kita bertemu lagi minggu depan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma faqihna fid din وعلمنا تأويل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإيمان المتقين وإلهام الملائكة المقربين. زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزم ومن سيء الأسقام. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء خصوصا فيروس كورونا ما ظهر منها وما بطن في مساجدنا وبيوتنا وقريتنا وبلادنا خاصة وعن كل بلدان مسلمين أمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أعلم.